ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah, masih lagi dalam perbincangan fasal kelima, akidah yang batil, iaitu beberapa mazhab yang telah dikemukakan oleh pengarang ini, beberapa fahaman-fahaman yang berlaku yang wujud dalam dunia Islam, iaitu antaranya i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Pengarang ini dia setelah dibincang berkaitan dengan Mu'tazilah, kemudian dia masuk pula kepada Jabariyah. Kata pengarang ini, muka surat 53 daripada kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, muka surat 53, berkaitan dengan akidah yang batil. Jabariyah pula adalah kumpulan yang terdiri daripada golongan pelampau yang berlawanan pandangannya dengan mazhab Mu'tazilah. Golongan Jabariyah ini telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Jabariyah ni makna dia nafi terus. Maksudnya ikhtiar tak ada, usaha tak ada. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah berpendapat bahawa tidak perlu melakukan kebajikan dengan mengharapkan pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Jadi bagi pengikut-pengikut dia ni, mazhab Jabariyah ni, hamba tidak perlu buat baik untuk dapat pahala dan tinggal maksiat kerana dosa, kerana dianggap ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan langsung akal fikiran yang dikurniakan Allah kepadanya, kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar hamba itu akan tersia-sia belaka. Dengan sebab itulah pengikut mazhab Jabariyah lebih suka duduk berdiam diri sahaja. Mereka tidak mahu beramal ibadah kepada Allah. Hanya mereka berserah bulat-bulat kepada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar. Apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah, mereka berkata kita adalah sebagai bulu dan ranting sahaja. Ke mana ditiup angin, ke sanalah kita pergi. Dengan erti kata lain, mereka menyerahkan segala untuk nasibnya kepada Allah tanpa menjalankan usaha ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak daripada kecelakaan. Kata pengarang ini, i'tiqad Jabariyah ini adalah suatu i'tiqad yang sesat dan bertentangan dengan nas Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahawa satu-satu kaum atau bangsa
tidak akan berubah nasibnya selagi mereka sendiri tidak mengubahnya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini antaranya Jabariyah. Jabariyah ni dia lebih kepada dia kata kalau dalam bab takdir ataupun dalam bab qada dan qadar, dia kata semua ni berlaku dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Memang berlaku dengan kekuasaan Allah, tetapi dia nafikan ikhtiar. Itu silap dia. Dia nafikan ikhtiar. Maknanya bila dah kita ni berada dalam ketentuan Allah, buat apa lagi kita solat contohnya. Sebab kita ditentukan oleh Allah kerana tidak solat. Buat apa lagi kita tinggal maksiat, tinggal dosa, sebab kita ditentukan Allah duduk dalam keadaan dosa. Jadi itu yang berlaku pada mereka. Jadi apa yang mereka menganggap bahawa mereka ni sebagai seumpama sehelai bulu ataupun ranting kayu ditiup ke mana angin tiup, ke situlah dia akan jatuh, dia akan pergi. Jadi ini berlawanan dengan ayat Al-Quran, seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang saya baca tadi, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ubah ma biqaumin, sesuatu perkara dalam kaum tersebut, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah perkara yang ada di dalam diri mereka. Saya tengok dalam tafsir Qutubi, dia bawa contohnya dalam peperangan Uhud. Jadi mereka ni para sahabat yang dikenali sebagai Ar-Rummah, pasukan-pasukan pemanah, mereka ubah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tetapkan. Mereka berada di Jabal Rummah, ataupun pasukan pemanah itu di atas bukit tersebut. Tetapi mereka telah ubah. Bila mereka ubah, maka Allah Ta'ala ubah. Maknanya sebab itu setengah ditafsir kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ubah satu kaum sehingga, maknanya Allah Ta'ala mereka dengan sebab mereka ubah diri mereka, baru Allah Ta'ala ubah. Dengan sebab, hatta tu maksudnya bisababiyah, maksudnya sebab mereka ubah diri mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah diri mereka. Allah Ta'ala ubah yang berlaku dalam kaum tersebut, di dalam kalangan mereka, sebahagian daripada mereka, di kalangan mereka. Imam Qutubi sebut daripada kalangan mereka. Bila ubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ubah. Jadi pasukan pemanah ni mereka ubah. Bukan semua ubah, yang lain semua, yang lain ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain ikut Nabi, ikut arahan Nabi. Cuma yang pasukan pemanah tu pun bukan semua, ada lagi yang bertahan. Jadi yang turun tu sebenarnya bukan dia tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi keliru kerana dia menganggap musuh tu sudah kalah. Tetapi walaupun begitu, dia sudah ubah ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ubah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah arahkan. Maknanya
bila mereka ubah, bukan semua ubah, sebahagian daripada mereka ubah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ubah semua. Maknanya Allah Ta'ala beri kekalahan kepada mereka, padahal yang buat bukan semua. Walaupun Nabi SAW ada bersama mereka. Ini dikuatkan lagi dengan satu hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, baginda ada orang tanya Nabi SAW, sahabiah, kalau tak silap isteri Nabi tanya, anahliku wa fina salihun. Nabi kata, soalan yang ditanya, adakah kami ni akan binasa walaupun di kalangan kami ada orang-orang yang soleh? Walaupun di kalangan kami ada orang soleh, makna orang soleh ada, ahli masjid ada, ahli surau ada, orang bertakwa ada. Maka Nabi kata, ya, idza kathural khubuth, ya, apabila banyaknya kemaksiat, bila banyaknya maksiat. Maknanya bila bukan semua buat, mungkin sebahagian ataupun sebahagian besar. Jadi bila dah banyak maksiat, maka Allah Ta'ala ubah. Asal berada dalam wa idza arada biqaumin fala maraddalah. Bila Allah Ta'ala nak sesuatu perkara berlaku satu kaum, tak ada boleh tolak, dia akan berlaku juga kepada mereka. Jadi bila banyaknya benda-benda begitu, maka Allah Ta'ala ubah daripada berada dalam nikmat keamanan. Contohnya nikmat aman, Allah Ta'ala timpakan mereka dalam keadaan nikmat dalam keadaan bala dengan takut. Itu Allah Ta'ala ubah. Siapa yang menyebabkan ubah ni? Siapa yang mulakan sehingga Allah Ta'ala ubah ni? Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka ubah, dengan sebab mereka sendiri ubah. Bila manusia, bila di kalangan kita sendiri yang ubah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wal ayazubillah, maksudnya mengubah, maksudnya ubah apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dia tak ikut. Dia tak ikut tu mana dia ubah tu. Dia tak ikut tu mana dia tak ikut, maksudnya dia ubah. Jadi bila dia buat begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun ubah satu kaum tersebut. Ubah macam mana? Ubah ke arah kebinasaan, ubah ke arah tidak ada keamanan. Sebab nikmat aman tu ialah nikmat pemberian Allah Ta'ala. Kita tengok dalam surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala beri kepada penduduk Quraisy ni yang jaga Mekah pada ketika itu satu nikmat. Allah Ta'ala beri kepadanya selamat, nikmat dia selamat daripada falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala beri pada mereka at'amahum min ju', Allah Ta'ala beri makan kepada mereka daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah Ta'ala beri aman, Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka daripada takut. Bagaimana Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka? Bila tentera-tentera bergajah nak serang Kaabah, Allah hantarkan burung ababil, dan penduduk-penduduk Mekah tu dihormati. Allah jadikan mereka ni aman, dihormati. Padahal masyarakat jahiliyah masa tu, tapi dihormati oleh masyarakat bukan Quraisy. Sebab apa? Mereka tengok, mereka menyanjung, mereka jaga, sehingga orang-orang Quraisy ni dapat pergi ke Syam untuk berdagang. Jauh daripada Mekah, pergi ke Syam, pergi ke Syria, kemudian pergi ke Yaman, rihlatash shita'i was-sayf. Dia pergi ke Yaman, kemudian dia pergi ke Syam pada musim panas, pada musim sejuk. Jadi itu nikmat aman, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah. Kenapa? Kerana dia jaga Baitullahil Haram,
dia jaga Baitullahil Haram. Itu dia punya nikmat aman, keamanan yang Allah beri. Tapi kalau mereka tak jaga, maka Allah Ta'ala tarik nikmat ni. Itu pada mereka. Begitu juga kepada orang Islam yang lain. Kalau mereka ni ubah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada mereka, maka Allah, bila mereka ubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah. Ubah macam mana ubah? Ubah dengan benda-benda yang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat, dengan perkara-perkara dosa-dosa besar dan sebagainya. Jadi mereka ubah perkara itu. Jadi bila mereka ubah perkara itu, maka Allah Ta'ala pun ubah. Ubah antaranya di mana hadis yang disebut tadi. Jadi ini antara yang kita boleh lihat tak kena daripada sikap ataupun cara Jabariyah. Jadi walaupun perkara ni mungkin Jabariyah saya tak tahulah ada ke tidak. Cuma kita tidak mahu cara-cara mereka ni berlaku pada kita. Cara-cara mereka ni berlaku pada kita, wal'ayazubillah. Memang kita tengok daripada beberapa perkara lah. Contohnya daripada sudut contohnya kita kata daripada sudut ekonomi. Contohnya sudut ekonomi, memang kita kata rezeki itu daripada Allah. Rezeki ini ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini dia tak akan lari. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim, sekiranya satu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan buka keberkatan langit bumi. Wa ma min dabatin fil ard, tidak ada mana-mana yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan rezekinya. Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki untuk mereka ni. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang beri rezeki pada kamu di langit bumi. Maknanya yang beri rezeki ialah Allah. Jadi yang beri rezeki ialah Allah. Tetapi kalau kita kait dalam bab rezeki ni, yang mana Nabi SAW sendiri sebut bagaimana burung, yang mana kita telah dengar, kalau kamu bertawakal, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu seperti mana Allah berikan kepada burung, keluar pagi dalam keadaan perutnya kosong, balik perutnya penuh. Di situ kita tengok burung tersebut dia ubah keadaan dia. Daripada perut kosong dia keluar, kemudian dia balik perut penuh. Mana dia ubah. Barulah Allah Ta'ala ubah. Jadi maksudnya daripada sudut ekonomi itu sendiri, kalau kita tidak ubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ubah. Walaupun kita kata tak apa dah, kita rezeki orang Melayu ni, orang Islam setakat apa yang ada je lah. Jadi akhir sekali kita ditinggalkan oleh orang kafir. Ditinggal oleh kafir. Akhir sekali banyak peluang-peluang yang sepatutnya orang Islam pegang, tak ada. Dan ini berlawanan dengan cara yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia Sayyidina Uthman ni dia sudah berniaga sebelum dia jadi khalifah lagi. Dia orang perniagaan, ahli perniagaan. Jadi bila dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, masa tu zaman Nabi ada lagi lah. Jadi Nabi tengok ada satu perigi itu dimiliki oleh Yahudi. Perigi itu dimiliki oleh Yahudi. Dia panggil Bi'rul Rumah. Yahudi menguasai perigi itu. Jadi kalau mana-mana orang nak ambil air, kena melalui Yahudi itu. Sebab Yahudi itu milik dia. Harta itu milik dia. Nabi SAW offer pada sahabat, siapa yang nak beli perigi ini? Kalau dia beli, ganjarannya kebaikan di dalam syurga. Maksudnya dia dapat syurga Allah Ta'ala. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pergi bang. Pergi kat Yahudi ni, dia bagi duit sebanyak 20,000 dirham. 20,000 dirham. 20,000 dirham kalau perak lebih kurang
Satu dirham RM9, lebih kurang lah RM9. Maknanya 180,000 dia beli. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ambil kat mana duit? Bukan dia minta sedekah, dia orang berniaga. Jadi dia tak kisah. Kalau saya tengok pada bukan audit duk kira-kira aset Sayyidina Osman memang banyak sungguh. Saya ingat ratus juta. Kalau tengok pada hadis-hadis derma dia, sumbangan dia bagi ratus juta duit dia. Dia meninggal apa harta dia banyak lagi. Itu silap kita bila kita kata oh, tak apa dunia ni. Rezeki ada Tuhan tak. Dah sekali tengok apa yang berlaku pada sahabat Nabi, dia boleh kuasai. Pergi kita boleh ambil, boleh beli kau Islam. Itu kita tengok contohnya lah. Nak bawa contoh, ikhtiar tu ada. Kena ada ikhtiar. Kalau tidak jadi peminta sedekah. Jadi peminta sedekah. Dan yang paling bahaya sekali bila ahli agama sendiri yang rapat dengan pemerintah kerana mahu sumbangan-sumbangan tertentu, habuan-habuan tertentu pula dengan syarat-syarat tertentu pula habis kita. Sebab apa? Tidak ada ikhtiar tadi. Tidak ada, hanya beranggapan bahawa tak apa, Tuhan beri rezeki. Last sekali masalah lain pula berlaku. Ini antaranya ubah. Bila kita ubah, maka Allah Subhanahu bila kita Allah Ta'ala tidak akan ubah sehingga mereka ubah diri mereka sendiri. Bukan sahaja berlaku pada Sayyidina Osman, ramai lagi lah sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum. Ada di antara sahabat Nabi ini, kalau saya Sayyidina Osman, kalau tak saya lah, ataupun Talhah, sampai peringkat dia boleh bayar hutang orang. Sampai peringkat tu orang ni hutang dia bayar hutang. Barakah Tuhan bagi. Itu orang panggil berkat, tuan-tuan. Berkat di zaman mereka ni berkat. Sampai kita tengok orang nak duit zakat pun tak ada. Sebab apa? Berkat. Allah Ta'ala bagi berkat. Berkat daripada mana? Berkat daripada wujudnya amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh. Berkaitan dengan apa? Contohnya berkaitan dengan riba. Riba tak ada mana satu. Jadi bila riba tak ada, berkat hidup. Bila riba tak ada, berkat hidup. Kalau riba berleluasa, nak berkat macam mana? Dan Tuhan tarik berkat. Kalau riba berleluasa, Tuhan tarik berkat. Itu saya nak cerita bab ekonomi baru. Ekonomi macam-macam dah. Bab keuangan. Bila kita ubah sistem keuangan, sistem insurans kita ubah, kita terdedah kepada gharar, penipuan, terdedah kepada riba, terdedah kepada judi. Bila ubah, maka Allah Ta'ala ubah. Apa benda Allah Ta'ala ubah? Hidup takut. Antaranya hidup takut. Takut hidup, takut kena tembak, takut kena bunuh, takut kena pencuri. Itu baru sikit baru. Tidak yang besar-besar lagi. Hidup dalam keadaan takut. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala lah yang beri keamanan daripada ketakutan. Jadi nak dapat keamanan, kita tengok cerita sama sahabat Nabi. Sampai orang berhutang boleh settle lagi. Tak. Yang berhutang yang sedekah. Yang berhutang dia bagi sesat hutang. Masya Allah. Kita tengok barakah Tuhan bagi kepada umat Islam zaman tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka tidak ubah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh. Tapi kita sekarang Masya Allah, kita ubah apa yang Allah Ta'ala suruh. Maksudnya berlawanan. Kalau ubah daripada dengan dia ubah, kalau dia buat dosa, dia engkar dosa tersebut, tu turut lagi lah. Buat dosa biasa tu pun dah kira macam ubah dah. Buat dosa biasa. Maksudnya contohnya daripada sudut ekonomi tadi lah. Daripada sudut pajak gadai, daripada sudut pelaburan, kita kena cek semua pelaburan. Kalau kita tak cek semua pelaburan, pakai sembrono, tak tahu halal haram, akan masuk belaka. Maknanya kita sendiri buat. Berarti bila kita ubah, maka Allah Ta'ala ubah. Allah Ta'ala cabut macam-macam kelebihan, nikmat, barakah, keberkatan dan sebagainya. Kadang-kadang yang buat tak ramai, tapi yang menanggung semua
Seperti mana kita tengok dalam perang Uhud tadi lah. Yang buat tak ramai, tapi tanggung semua. Sebab itu nak ceritanya kita kena buat perubahan. Barulah perubahan ke arah baik. Maka Allah Ta'ala ubah ke arah baik. Kalau kita ubah maksiat, maka Allah Ta'ala ubah kepada kekurangan, barakah, macam-macam lagi lah yang berkaitan dengannya. Jadi daripada sudut syariat ni, nak ubah ni payah. Setakat ni kita nak ubah yang syariat ni payah. Maksud saya nak ubah daripada sistem perbankan, nak ubah semua. Contohnya bank-bank yang ada di tempat kita ni semua biar ada Islami, dan Islami yang betul-betul Islami, bukan Islami yang macam telur masuk separuh, tidak. Betul-betul Islami. Maksudnya bila orang pinjam duit tu orang tak terbeban. Orang tak terbeban. Orang boleh bayar. Mana yang orang boleh bayar, orang miskin boleh, orang kaya boleh. Hidup tak terbeban. Sistem cukai contohnya. Sistem cukai, sistem pungutan zakat, cukai macam-macam cukai, cukai ni, cukai ni, cukai ni, cukai ni. Nampak banyak dapat, tapi bila Allah Ta'ala tarik, dapat banyak, keluar pun banyak. GST banyak masuk, berapa puluh bilion, puluh bilion. Tapi walaupun nampak banyak, tapi keluar pun banyak. Tak tahu ke mana pergi. Maksudnya begitu lah. Dia mudah kira begini. Kalau kita kata duit dapat banyak, kalau betul-betul berkat, harga kereta murah, harga rumah murah, barang asas hidup aman, sentosa. Jadi tak tertekan. Itu tanda berkat, sebagaimana berlaku di zaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Berlaku di zaman mereka. Hidup aman, tak tertekan sampai pencuri datang kepada ke sebuah rumah orang yang soleh pada ketika itu. Saya tak pasti, kalau tak silap zaman sahabat Nabi. Jadi tuan rumah ni kata mungkin orang yang mencuri ni, kalau tak saya tak tabi'i tu, dia kata mungkin orang ni miskin. Dia sendiri punggah barang tu bagi kau ambil. Bila dia sendiri bagi. Tu nak ceritanya bukan takut dia bagi. Kerana apa? Fikir mereka tu susah, mereka tu miskin. Jadi pencuri hari ni sebab tak cukup duit. Tak cukup. Dah gaji basic 1,000 lebih. Masya Allah, 1,000 lebih. Rumah harga 500,000 juta. Contohnya. Barakah. Allah Ta'ala tarik berkat. Lepas tu harga mahal, minyak mahal, semua mahal. Lepas tu tak cukup apa. Walaupun GST dapat 50 bilion, 100 bilion, banyak. Itu contohnya. Jadi bila dia ubah, maka Allah Ta'ala ubah. Bila mereka ubah apa yang Allah Ta'ala suruh, maka Allah Ta'ala ubah. Jadi sebab itu pentingnya kita hidup di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita tengok daripada sudut perundangan, sama juga siasat pemerintahan, nak lantik pemimpin dan sebagainya. Kalau kita pilih orang yang jauh dengan Tuhan, maka kita rela untuk Allah Ta'ala ubah. Kita nak supaya rasuah berlaku berleluasa. Kita nak supaya hidup dalam keadaan corruption. Kita nak macam tu. Pilih orang macam tu, maka dapat begitu lah. Jangan kata oh tak apalah, takdir Tuhan dah nak macam mana. Tuhan takdir dah dia. Dia boleh jadi wakil ayat takdir dah. Memang daripada sudut ada dalil-dalil yang menunjukkan pada asalnya, ulama sebut pada asalnya ada dalil yang menunjukkan jawatan pemerintahan ni tak boleh diminta. Pada asalnya begitu, tak boleh diminta, berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan hadis-hadis yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada di antara sahabat Nabi dia minta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, sesungguhnya kamu ni dhaif, sesungguhnya kamu ni lemah. Nabi kata sesungguhnya kamu ni adalah orang yang lemah, maknanya tak mampu untuk nak pegang jawatan. Jadi Nabi pilih siapa yang dia mahu, siapa bagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendaki.
Banyak dari dalil yang menunjukkan perkara ni, yang ulama kata pada asalnya begitu. Pada asalnya seseorang tu tak boleh minta jawatan untuk pegang jawatan, sama ada menteri besar ke orang pemerintah lah, gitu. Tetapi di sana ada pengecualian. Dibenarkan minta sekiranya kita dapati untuk di sekiranya kita dapati seseorang itu tidak melaksanakan syariat Allah. Dia tak buat syariat Allah Ta'ala. Dia tak buat syariat Allah. Maksudnya dia tak ada orang nak buat syariat Allah Ta'ala. Mungkin ada, tapi ada pun macam itulah, hidup segan mati tak mahu. Maknanya maka pada masa itu dikecualikan. Jadi kita boleh minta. Kenapa? Kita nak supaya syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditegakkan. Kita mahu supaya syariat Allah Ta'ala juga. Sebab syariat Allah ni dia bawa kepada manusia hidup dalam keadaan selamat, hidup dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan sentosa, hidup dalam keadaan tidak ada tertekan, tidak ada tekanan hidup, hidup dalam keadaan kesan daripada syariat Allah Ta'ala. Jadi yang ada mungkin tak berapa minat untuk nak buat syariat Allah. Dia ingat syariat Allah Ta'ala ni berat, susah dan sebagainya, jadi payah. Kalau buat ni jadi payah. Tidak. Jadi mereka tak nak buat. Jadi satu golongan yang bersedia untuk buat. Jadi kalau dalam begitu, maka dia akan berada semana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam kata kepada raja pada ketika itu, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Engkau jadikanlah aku sebagai orang yang menjaga khazanah Mesir, kerana dia adalah orang yang berupaya untuk nak jaga perkara itu. Jadikanlah aku untuk jaga khazanah ni. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku ni dapat jaga dan alim, tahu dalam perkara ni. Aku seorang yang jujur, yang hafiz, mampu untuk jaga dan tahu dalam perkara ni. Jadi itu antaranya. Sekiranya kita tengok perkara-perkara yang pengecualian ulama kata, bahkan Salih Utsaimin rahimahullahu ta'ala dia ada sebut, walaupun sebahagian ada beberapa orang ulama yang terkenal khususnya di Saudi, mereka ni mereka tidak menerima lah sistem demokrasi, dan memang negara dia tak buat pun sistem intikhabat, dia panggil sistem mengundi. Mereka tak terima. Dan perkara ni sebenarnya banyaklah berlaku. Beberapa pandangan ulama-ulama, bila tiba pilihan raya akan berlakulah, termasuk di beberapa negara yang umat Islam yang ramai. Jadi tetapi Salih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Salih Utsaimin dah lama dah meninggal dunia, dia ulama yang hebat lah. Dia sendiri, dia kata apabila bertujuan untuk nak cegah mungkar, maka wajib kena lantik, wajib kena pilih orang yang berada dalam parlimen untuk nak cegah perkara yang tak betul. Sebab kita kat luar tak mampu, jadi kat dalam. Jadi itu yang kata untuk nak ubah ni, kita kena ubah daripada sudut tu. Kalau kita rasa ingin supaya syariat Allah, kalau kita mahu supaya syariat Allah Ta'ala di negara kita ni dibuat daripada sudut daripada sudut undang-undangnya, daripada sudut ekonominya, daripada sudut macam-macam sudut lah, daripada sudut jenayahnya. Kalau kita nak pecah lah daripada sudut jenayah, macam-macam jenayah, hatta lalu lintas pun berkaitan dengan jenayah. Misalnya langgar dengan sengaja, langgar tak sengaja, langgar yang hampir sengaja, itu semua berkaitan dengan jenayah. Bukan jenayah ni hanya bunuh orang, tidak. Jadi itu antaranya. Bila sebut syariat Allah Ta'ala ni merangkumi habis semua keadaan. Kalau kita tengok berkaitan dengan muamalah, bab jual beli, bab sewa, bab hutang, bab upah,
bab akad, bab pelaburan, masya-Allah, tu berbagai-bagai. Kalau bab jenayah, saya ingat lebih kurang tu banyak dia. Lebih kurang tu kita teliti setiap hari. Bukan hanya bab kat tangan ya. Bukan hanya bab berkaitan dengan hukum rejam ya. Bahkan hukum rejam sampai mati ataupun rotan sampai 100 hari pun, nak sabit perkara tu pun kita kata bukan mudah. Nak sabit perkara tu bukan mudah. Kadang-kadang kita ditunjuk dengan perkara-perkara begitu, ganas dan sebagainya, padahal Islam tidak ganas. Nak beritahu kepada kita yang berlaku hukuman rejam ataupun berlaku hukuman rotan pun payah, tapi kena buat bila ada saksi yang cukup. Dalam bab lain kita tengok, masya-Allah, dalam bab jenayah, bab lain begitu banyak sekali. Dalam bab diat, masya-Allah, kalau dilakukan pelaksanaan dalam bab diat, saya ingat insya-Allah saya rasa mungkin lalu lintas ni rasa boleh kawal dalam bab diat, kerana dia ada bunuh sengaja, bunuh tak sengaja. Kalau bunuh tak sengaja kena bayar 100 ekor unta. Misalnya dia langgar orang naik kereta, langgar, lepas tu meninggal dunia. Orang tu meninggal dunia dengan alasan tidak sengaja. Jadi dia kena bayar diat 100 ekor unta. 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, 1 ekor unta bayar kepada siapa? Bayar kepada keluarga si mati. 100 ekor unta, 1 ekor unta 3,000. Maknanya kena bayar 300,000. Kalau tak mampu, dia kena ambil daripada keluarga dia. Pakcik dia, anak beranak dia, anak dia, bapa saudara dia, semua potong gaji. Habis tu kalau tak ada juga semua miskin, ambil daripada Baitul Mal, ambil daripada kerajaan. Kerajaan kena bagi 300,000 pada keluarga. Itu kalau seorang. Kalau 10 orang dia sekali langgar orang, 10 orang mati. Mana dia sendiri tu kena tahan. Tapi sekarang sistem sekarang tidak. Dia langgar, relax. Dia kata orang tu potong, mati habis nak langgar. Keluar penjara tak ada apa, biasa. Orang ramai tak keluar penjara pun selamat. Berapa ramai kita tengok. Apa dapat keluarga si mati, tak ada apa. Bukan mati sia-sia, mudah-mudahan mati syahid, tapi tak ada apa. Itu kita tengok hebatnya syariat Allah Ta'ala. Jangan kita hanya tengok bab hukum hudud dah. Hebatnya syariat Allah. Jadi kita rasa beruntung bila ada kita di tempat negara kita ni ada orang nak buat syariat Allah Ta'ala. Sangat beruntung. Kadang-kadang orang kafir lebih faham pada kita kalau bab ni. Mungkin dan berlaku orang kafir faham. Oh, ini baiknya syariat Allah. Syariat Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Bukan setakat orang Islam, orang kafir sendiri pun dapat kebaikan. Oh, kalau tidak, tuan-tuan, dalam kita tengok Rom, kerajaan Rom jatuh ni kerana mereka tengok hebatnya Islam. Bukan hanya dia tengok luar berjihad. Bukan tu, dia tengok antaranya orang Islam ni adil, orang Islam ni jujur, orang Islam ni buat dengan seadanya. Dia tengok hak-hak dibagi, masya-Allah. Jadi mereka hidup dalam keadaan aman, selamat. Itu antaranya. Itu baru bab lalu lintas baru. Tak pergi bab-bab lain lagi. Bab harta-harta yang lain. Bab cukai, tak pergi lagi bab cukai. Masya-Allah. Inilah antaranya kita dapati perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak kait di sini tentang Jabariyah. Jabariyah ni bagi dia serah pada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi janganlah bila kita jumpa Allah, kamu ni Jabariyah, bukan begitu. Mana kita kena beri faham sikit lah. Jadi kita kena ada ikhtiar, kena ada usaha supaya kita dapat melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Jadi kena cari orang yang dapat buat syariat. Syariat ni merangkumi habis segala segi untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan generasi. Jakir yang ada buat, dia panggil indeks syariat. Indeks ni maksudnya petunjuk. Dia guna persen-persen sebab dia kira dia ambil dia panggil maqasid syariah ni, nyawa, harta, keturunan, nyawa, harta, keturunan, maruah, apa lagi, 5 perkara lah. Jadi bila orang tu, contohnya kita kata dalam satu agensi ni dia ada buat ke tidak perkara-perkara berkaitan dengan benda-benda begini,
Contohnya jaga keselamatan, kesihatan. Kesihatan masuk dalam bab menjaga nyawa ataupun jaga tubuh badan. Harta, dia ada ke tidak? Satu agensi ni dia ada tak? Servis dia jaga daripada sudut harta. Maksudnya dia beri gaji yang sepadan dan seumpamanya lah. Jadi daripada situ dia boleh buat ukuran. Orang ni sudah berapa peratus dia dapat daripada usaha-usaha yang dia buat. Yang kata indeks syariah tadi dia tentu. Yang ni 20%, yang 30%. Bagus, saya tengok bagus. Maknanya kalau dapat kepada orang yang mungkin kita tahulah akan datang siapa pula yang memerintah. Cuma sekiranya dapat kepada yang nak melaksanakan syariat, memang elok. Masuk sekali ini dia tahu dah. Cuma dia buat secara indeks lah. Buat indeks. Kita nak tahu ya ni ada poin. Ni berapa poin? Ni kementerian ni dia sudah buat pelaksanaan syariah berapa? Banyak. Dia berpandukan pada 5 perkara tadi. Nyawa, harta, diri, 5 perkara ni. Jadi daripada 5 perkara tu dia boleh buat. Kalau hospital dia boleh buat juga. Misalnya di hospital ni berapa banyak dia boleh jaga 5 perkara ni. Dia cek balik. Yang ni okey, dah persen berapa banyak. Ni berapa banyak. Kerja yang telah buat ikut syariat ke tidak. Jadi bukan maksud pelaksanaan dia tu. Kalau daripada sudut contohnya daripada sudut keselamatan, itu masuk dalam bab apa? Dalam bab harta pun boleh. Selamat tak selamat? Selamat nyawa atau nyawa setakat mana? Boleh masuk dalam PDRM contohnya. PDRM macam mana di segi perjalanan syariat dia. Bagus je Hakim buat. Sebab saya pernah menghadiri satu program yang dia buat lah. Jadi kenapa? Ni bagus ni. Maknanya kalau tak kena cara, mudah-mudahan syariat Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat dibuat. Mudah-mudahan. Tapi kalau yang ada kuasa nak buat. Jadi itulah antaranya saya nak sebut sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ubah satu kaum sehingga mereka ubah diri mereka sendiri. Jadi itulah antaranya berperkara berkaitan dengan yang berlaku kepada Jabariyah. Jadi mudah-mudahan perkara yang berlaku pada mereka ni kita jadikan teladan. Maksudnya jangan kita letakkan dengan mudah hingga kita kata tak apalah, serah kepada Tuhan semua. Yang penting kita serah kepada Tuhan betul, tetapi dia ada jalan usaha supaya kita tidak berlaku seperti mana mereka. Dan itulah antaranya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ini memberi manfaat kepada kita. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan beberapa dalil yang pengarang ni bawa kepada kita berkaitan dengan perkara takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Yang baik daripada Allah Taala, tidak baik kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.